Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah iPhone 15 Pro punya adik, iaitu iPhone 14 Pro. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda apa yang baru, apa yang best, apa yang tak best tentang iPhone 15 series yang baru dilancarkan oleh Apple pada pukul 1 pagi tadi. And video kali ini bersifat podcast. Maksudnya saya just nak sembang santai sahaja. Saya tak ada nak buat presentation yang pelik-pelik, nak close up produk tunjuk kepada anda. iPhone 15 belum sampai Malaysia lagi. So, anda tak perlu nak buka video ni, tengok muka saya. Anda just tekan play, minimize and anda boleh sambung kerja anda macam biasalah. Alright, tentang iPhone 15 series. Basically, kita boleh bagikan dia kepada dua. Satu standard version dan satu lagi pro version. Untuk standard version ni, dia ada dua juga, yang basic dengan yang plus. Beza dia dari segi saiz, manakala untuk pro version, ada pro biasa, lepas tu ada yang pro max punya. Dia beza dari segi saiz, tapi actually spesifikasi untuk Pro dengan Pro Max pun memang berbeza lah. Tapi kita bincang iPhone 15 biasa dahulu. Okey, dia punya perbezaan saiz. Kalau 15 biasa ni 6.1 inci, manakala yang 15 Plus dia punya saiz dalam 6.7 inci. Dia senangnya kita kata iPhone 15 ni dia copy kepada iPhone 14 Pro sebelum ni. Dia pakai chipset yang sama, skrin yang sama, lepas tu dia pakai kamera yang kita boleh kata sama jugalah. Apa yang baru dekat iPhone 15 ni, yang pertama anda kena tahu, kalau tahun lepas benda yang viral terhadap iPhone ni ialah dia punya Dynamic Island. Satu function ataupun feature yang ada dekat atas tu. So, kalau Dynamic Island untuk iPhone 14 series hanya ada dekat Pro version. Dia tak ada dekat standard version tu. Tapi untuk iPhone 15 series, semua iPhone 15 ada Dynamic Island. And Dynamic Island untuk iPhone 15 series ataupun yang latest punya Dynamic Island ni dah di top up, di touch up sikit oleh Apple. Kali ni ada feature-feature tambahan. Macam contoh dalam presentation mereka tunjuk yang kalau kita order Uber, kita tahu berapa minit lagi driver Uber tu nak sampai kepada kita. Ataupun dalam presentation tu mereka tunjuk kepada kita yang Dynamic Island tu dah boleh tunjuk dah gate untuk kita naik flight, gate berapa, H3 ke H12 ke, ataupun detail flight kita pun ada. Cuma benda ni kan kena tengok juga dia punya kerjasama dengan setempat tu. Kalau dekat US mungkin kita boleh utilize betul-betul function Dynamic Island yang dia bagi kepada kita. Tapi kalau dekat Malaysia ni kita kena tengok sejauh mana syarikat-syarikat dekat Malaysia willing untuk bekerjasama dengan Apple. Macam kalau di US mereka deal dengan Uber, so dekat Malaysia ni mereka kena deal dengan Grab. Adakah Grab akan bekerjasama dengan mereka? Kalau kita order makanan dari Grab Food, adakah kita tahu lagi 2 minit driver tu akan sampai kepada kita ataupun tak? Macam Uber dekat US lah. So itu antara persoalan yang kita boleh bincang pada episod yang akan datang. So itu tentang Dynamic Island. Lepas tu dia punya chipset, dia pakai iPhone 14 Pro, dia pakai Bionic A16 punya chipset. So dari segi performance okey lah, tak ada masalah. Memang iPhone punya chipset actually sangat bagus. Lepas tu lagi dia perbaiki dia punya wideband. Wideband ni adalah network. Dia punya satu network system. Dia kalau nak faham, anda guna AirDrop kan. So Android ni dia pakai hardware tu lah, wideband tu. Untuk tahun 2023 mereka upgrade ke Ultra Wideband. Ultra Wideband ni dia jadi 3 kali ganda lebih luas. Biasa anda nak guna AirDrop ni anda kena duduk dalam satu rumah kan. Tapi dengan Ultra Wideband punya teknologi ni, kita dah boleh guna dekat mungkin satu mall. Memang besar gila. Dia tunjuk kepada kita satu feature tambahan dengan Ultra Wideband ni, yang mana kita boleh cari kawan kita dekat pasar. So dia punya teknologi sama sahaja, buka something like AirDrop like that, then dia akan locate kawan kita dekat mana, dan dia akan tunjuk okey, gerak ke kanan, gerak ke kiri tanpa perlu ada sebarang GPS lah. Itu yang menarik tentang dia punya network. Cuma anda kena tahu dia bukan Wi-Fi 6E, dia hanya Wi-Fi 6 sahaja. Then of course dia punya USB-C. Ini antara feature yang dinanti-nantikan oleh semua orang terhadap iPhone 15 series. Sebab kalau anda pakai iPhone 14 tak kisahlah 14 biasa ke 14 Pro ke, anda nak pergi jalan mana-mana, anda mesti bawa dua jenis kabel. Satu USB-C, satu lagi Lightning kan. So USB-C ni biasa kita guna untuk kita charge kita punya power bank, kita nak guna untuk kita
kita punya MacBook kan. Tapi Lightning memang untuk iPhone semata-mata. Jadi bila mereka dah hapuskan Lightning, mereka fokus kepada USB-C sahaja. Kita hanya perlu bawa satu kabel, boleh share dengan semua device kita yang lain. Namun begitu kawan-kawan, apa yang tidak diterangkan secara jelas oleh Apple pada presentation mereka ialah iPhone 15 series, iPhone 15 basic punya USB-C adalah USB 2.0. So, untuk siapa-siapa yang suka transfer data ataupun anda nak connect dia ke TV ke, anda akan hadap masalah lah. Walaupun benda ni untuk bukan sesetengah orang lah. Saya rasa hampir ke semua orang tak connect lah. Setakat saya kenal orang-orang di sekeliling saya memang jarang gila connect iPhone dia dekat iTunes, dekat laptop. So mungkin benda ni bukan isu yang besar, tapi kalau kita tengok dia punya harga dengan 4,000 something, dia bagi satu USB-C 2.0 tu agak mengecewakan lah. Ini saya punya pendapat. Tentang dia punya kamera, masih lagi 48 megapiksel, ada upgrade sikit dari segi chipset, dan dia perbaiki dari segi focal length tu, dan kita dah ada next gen punya portrait, telephoto portrait. To be honest dengan anda, saya dah main dengan banyak phone, ada yang sampai RM10,000 Malaysia. Saya ada main dengan phone yang brand tu fokus kepada kamera gila-gila. Bila saya bandingkan gambar yang diambil oleh iPhone dengan smartphone yang lain, saya personally suka kualiti yang Apple deliver kepada kita. Lagi-lagi kan kalau anda ambil video yang dihasilkan oleh Apple ataupun iPhone ni memang next level lah. Boleh kata menghampiri DSLR. So kali ni mereka perbaiki dari segi focal length. So kita akan dapat image yang lagi cantik lah. By right lagi cantik. Nanti bila sampai saya akan test dan saya akan tunjuk kepada anda. Kita akan buat perbandingan dengan smartphone lain. Kita nak tengok lah kualiti sebenar iPhone 15 series ni macam mana. Dan kita pergi kepada kategori yang kedua, iaitu iPhone 15 Pro series. Ada dua, Pro biasa dengan Pro Max, dan Pro Max ni memang totally different. Kalau anda tanya saya dalam banyak-banyak iPhone 15 punya series yang mana patut beli, Pro Max lah. Sebab Pro Max ni selain dari dia pakai chipset yang baru, untuk iPhone 15 Pro series dia pakai chipset yang baru, dia pakai A17 Pro, yang mana untuk dia punya chipset kali ni dah support ray tracing punya. Dia fokus kepada mobile gaming lah. Anda boleh tengok masa presentation tu, dia panggil honor kepada Genshin Impact, lepas tu Honkai, lepas tu Konami, Ubisoft dia panggil, dan macam nak promote dia punya game boleh dimainkan dekat iPhone. Dia nak cakap iPhone punya mobile gaming ini dah next level. Boleh render air sampai detail. Lepas tu kita dah boleh main Assassin's Creed, kita boleh main Resident Evil Village dekat iPhone 15 Pro series ni. So dia punya chipset memang padu gila lah. Lepas tu chipset dia ni pun dia dah support USB 3. Dalam arti kata lain, kalau iPhone 15 biasa tadi dia punya port USB-C tu adalah 2.0, kali ni untuk iPhone 15 Pro dia punya USB-C ni dah 3.0 lah. Ya, cuma bab USB-C ni still buat kita rasa macam frustrated juga, sebab kalau anda tengok di pasaran kita, USB-C yang ada sekarang dah level Thunderbolt 4, Thunderbolt 4, dia dah boleh keluarkan dia punya transfer speed tu laju gila, boleh buat fast charging dan sebagainya. But Apple masih lagi di takuk yang lama. Dia bukan tentang develop satu teknologi yang baru. Dia bukanlah nak create satu USB-C yang mampu support fast charging semua tu. Dia tak perlukan R&D pun. Dia just ambil teknologi yang sedia ada dan masukkan dekat dia punya device. And saya sangat-sangat yakin dia punya chipset tadi A17 Pro boleh tackle isu yang akan berlaku ni. Tapi yet mereka pilih untuk kekal dengan speed macam tu sajalah. Kita kata Apple just being Apple lah. Apple hanya jadi diri dia sendiri. Lepas tu apa yang menarik lagi dekat iPhone 14 Pro Max ni, iPhone 15 Pro Max ni ialah dia datang dengan periscope camera. Actually benda ni dah leak lama dah. Sebab Samsung, brand-brand lain dah semua dah suluh bulan kan. So kali ni orang expect yang iPhone 15 ni akan datang dengan periscope camera. Cuma Apple dia rebrandkan balik periscope camera kepada Tetra Prism. Dengan Tetra Prism ni, telephone
foto akan jadi lagi dekat, image yang kita dapat tu lagi cantik lah. Tak silap saya 5 kali ganda zoom, something like that, dengan focal length 120 meter. Jauh juga, cuma tak sampailah nak suluh bulan tu, memang tak dapat lagi. Dengan adanya dia punya tetra prism kamera ni, for sure dia punya image yang mampu dihasilkan tu, bokeh yang dapat dibuat dekat belakang bila kita dah ambil portrait tu, betul-betul next gen punya. Betul-betul memang next level punya lah. Dan dia punya nits untuk display dah naik sampai 2000 nits, sangat tinggi. Bab display sebenarnya tak payah cerita, Apple memang cantik gila. Apa lagi yang baru ialah dia punya iconic mute ring button, ring mute button dekat belah kiri iPhone ni. Yang warna merah ni dah tak ada dah. Untuk iPhone 15 Pro, dia 15 Pro series dah tak ada dah benda ni. Dia ganti dengan action button. Action button tu kita boleh customize sampai 7 option, termasuk dengan customize something. Saya suka dengan perubahan yang Apple buat ni. Saya suka. Tapi saya baca dekat Facebook ramai yang kata macam kecewa lah. iPhone dah hilangkan dia punya iconic hardware lah dekat dia punya iconic design, which is lucu jugalah sebab selama ni orang nakkan iPhone buat something yang baru, design yang baru. Tapi bila iPhone do something like that, orang complain juga. Bagi saya okey je. Saya actually kan, to be honest dengan anda, saya expect iPhone tukar dia punya design. Walaupun yalah leak dah tunjuk casing macam mana, dah tunjuk itu macam mana, but still saya masih ada masa Apple buat presentation tu, saya still mengharapkan ada 1% dalam hati saya yang macam Apple akan buat satu kejutan. Mereka akan persembahkan satu iPhone yang design dia totally baru, bukan 4 segi petak macam ni. Walaupun untuk iPhone 15 series ni dia punya highlight ialah dia punya titanium tu, tapi actually design dia lebih kurang sama. Yang ni sebenarnya saya kena tengok depan-depan baru saya boleh komplain secara detail. Cuma itulah bab dia punya ring mute button ni, dia punya iconic button ni, bagi saya okey je Apple nak hilangkan, dan dia gantikan dengan action button yang mana function dia lebih banyak. That's why saya sukalah. Lepas tu iPhone 15 Pro series ni pun dia ada macro camera. Kita boleh lah nak ambil gambar serangga-serangga pilihan yang kecil-kecil ke. Untuk macro camera ni tak semua orang suka. Kalau yang memang obses tu, dia obses gila. Siapa yang suka dia memang obses gila. Tapi tak ramai lah orang main. Yang penting kalau saya personally memang guna portrait lens. So portrait lens kali ni kita bukan sahaja boleh adjust dia punya focus, dia punya depth, tapi kita boleh adjust selepas tu. Selepas kita dah ambil gambar, kita rasa macam oh ini tak bagus, dan kita boleh baiki dekat editing dia. Dan ini iPhone 15 Pro adalah mungkin smartphone pertama yang ada special. Dia boleh ambil video special, sebab benda ni Apple nak ready kan iPhone 15 Pro dengan dia punya Pro Vision nanti, dia punya VR AR tu nanti. So yang tu mereka announce yang pada awal tahun depan mereka akan lancarkan lah mereka punya Pro Vision, yang mana saya pernah cerita pada video sebelum ni. Sebagai kesimpulan kalau anda tanya saya beli ataupun tidak iPhone 15 series ni, kalau anda berminat untuk beli iPhone 15 yang standard version tu, bagi saya batalkan niat, just beli iPhone 14 Pro yang dilancarkan pada tahun lepas. Sebab harga untuk iPhone 15 series ni dia just ganti harga iPhone 14 series sebelum ni. Dalam erti kata lain, harga untuk iPhone 14 Pro akan jadi lebih murah, dan dia punya feature lebih kurang sama sahaja. So better beli yang lebih murah. Tapi kalau anda nak beli iPhone 15 Pro series, yang ni skip iPhone 15 Pro, anda pergi ke Pro Max terus. Sebab Pro tak nampak perbezaan yang ketara sangat selain dari dia punya chipset. Yang banyak lebih dekat Pro Max tu, dia ada dia punya tetra prism punya kamera. Nama memang macho gila, pandai gila Apple pilih nama kan. Lepas tu dia punya adalah benda-benda lain lagi yang Apple top up dekat dia punya iPhone 15 Pro Max ni. Harga dia memang mahal sikit, but bagi saya yes, kalau anda nak go for iPhone latest, then go for 15 Pro Max lah. Yang lain bagi saya tak berbaloi langsung.
Nanti kita tunggulah yang saya order tu sampai bila tak pasti, but saya akan review iPhone 15 Pro Max. Tahun lepas saya bagi kat mak saya iPhone 14 Pro, tapi mak saya tolak sebab saiz dia kecil. Kali ni saya beli memang nak bagi dekat dia juga. Tengoklah dia terima ataupun tidak. Saya still nak jual saya punya iPhone 14 Pro 128GB battery health 90%. Kalau anda berminat untuk beli, anda boleh DM saya dekat IG. Hari tu saya buka RM3,800 Malaysia, but kalau anda nak kurang lagi, bolehlah. DM dulu, kita bincang sampai jadi punya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.